Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan 1 Sains, bab 7 udara. Baik, dalam bab ini kita akan membincangkan mengapakah kita harus menjaga udara di sekeliling kita supaya tidak tercemar, dan kita bincangkan apa yang terdapat dalam udara, dan kita bincangkan bagaimana kita dapat memelihara kualiti udara di sekeliling kita. Baik, untuk subtopik yang pertama, komposisi udara. Baik, kita lihat dalam komposisi udara seperti dalam carta pie ini menunjukkan bahawa terdapat 78% nitrogen dalam udara kita, yang paling banyak gas nitrogen, dan yang kedua ialah oksigen sebanyak 21%, diikuti dengan gas nadir dan bahan-bahan lain sebanyak 0.97%, dan yang terakhir ialah karbon dioksida sebanyak 0.03%. Baik, seperti yang kita dah belajar di tingkatan 1 ini juga, di dalam bab 5 kita dah mempelajari bahawa udara ini sebenarnya adalah jirim. Okey, dan dia bersifat, dia mempunyai jisim dan dia mempunyai ruang. Okey, dia memenuhi ruang, maafkan saya. Baik, untuk seterusnya kita nak bincangkan bagaimana kita nak menentukan peratusan oksigen di dalam udara. Baik, kalau kita lihat di sini, kita sediakan bahan-bahan berikut: lilin, plastisin, mancis, besin, kaca, pen penanda, dakwat kekal, balang gas, alas balang gas, dan air. Baik, biar saya fokus dulu dekat sini ya. Baik, kita ikut arahannya. Sediakan radah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.2. Kemudian bahagikan balang gas kepada 5 bahagian yang sama dan tandakan dengan pen penanda dakwat kekal. Yang ketiga, nyalakan lilin dan telangkupkan balang gas ke atas lilin itu seperti rajah 7.3 ni, kita telangkupkan dia ya. Yang keempat, perhatikan dan buat catatan perubahan aras air yang berlaku apabila lilin terpadam. Okey, sebaik saja lilin terpadam, kita tengok di manakah aras air itu berada. Buat kesimpulan tentang peratusan oksigen. Jadi persoalan dekat sini, apa yang terjadi kepada lilin selepas suatu jangka masa dan mengapa? So, yang jadi kepada lilin ini selepas jangka masa tertentu, lilin ini akan terpadam. Okey, mengapa ia terpadam? Ia terpadam kerana gas oksigen di dalam balang gas ini telah habis digunakan. Jadi lihat soalan yang kedua pula. Apakah perubahan yang berlaku ke atas paras air pada akhir eksperimen ini? Okey, kita jawab. Okey, paras air akan meningkat di akhir eksperimen. Paras air akan meningkat. Okey, berikan sebab bagi perubahan tersebut. Air meningkat ini kerana oksigen, gas oksigen telah digunakan dalam pembakaran. Maka air tersebut akan memenuhi ruang-ruang gas oksigen yang telah digunakan tadi lah. Okey, dia memenuhi ruang. Okey, nombor 3, berapakah peratusan oksigen dalam udara berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan? Baik, biasanya biasanya dapat dalam 1/5. Jadi 1/5 daripada balang gas ini adalah lebih kurang dalam 20%. Okey. Baik, adakah udara itu satu campuran? Ya, udara merupakan satu campuran. So, seperti yang kita dah bincang di awal tadi, apa campurannya? Okey, udara mengandungi gas nitrogen, gas oksigen, gas nadir dan karbon dioksida, yang mana dia bercampur dalam tu lah. Itu yang merupakan komponen-komponen kepada udara. Baik, seterusnya, kepentingan gas dalam kehidupan seharian. Baik, bayangkan bagaimanakah kehidupan kita tanpa udara. Baik, kalau tak ada udara, apa jadi? Cuba fikirkan.
Apakah kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan seharian kita? Baik, semua gas-gas ini memang ada kepentingan dia. Baik, untuk oksigen memang digunakan dalam pembakaran seperti yang kita bincangkan tadi. Memang digunakan dalam pembakaran untuk pernafasan manusia. Ini paling penting, pernafasan manusia, untuk badan kita melakukan proses respirasi. Okey, pembakaran sudah tadi. Kimpalan dan pemotongan logam dalam industri, penyediaan pelbagai sebatian. Okey, karbon dioksida pula penting juga, sangat penting dalam kehidupan kita. Dia digunakan dalam proses fotosintesis di mana tumbuhan menghasilkan makanannya. Pembuatan minuman berkarbonat. Okey, digunakan dalam alat pemadam api. Kita nak bakar pula dah, kita nak padam api ya. So kita gunakan alat pemadam api yang mempunyai karbon dioksida di dalamnya. Okey, baik. Karbon dioksida juga ada dalam kitar karbon. Yang ni kita akan belajar nanti. Okey, bawah ni pun dah tunjuk dah kitar karbonnya, tapi nanti kita akan bincangkan. Baik, nitrogen digunakan dalam penghasilan asid nitrik dan amonia. Digunakan dalam kitar nitrogen. Okey, nitrogen juga adalah cecair sebagai ejen penyejuk. Baik, selain itu bahagian gas nadir. Gas nadir ni dalam kita dah belajar sebenarnya. Gas nadir dalam jadual berkala tu, gas nadir yang sebelah hujung sebelah kanan tu. Okey, dia merupakan gas-gas yang tidak balas lah, gas yang lengai. Okay. Gas helium digunakan untuk mengisi belon udara, belon kaji cuaca. Gas neon digunakan dalam lampu iklan. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Okey, setakat itu saja. Nanti kita akan bincangkan lagi yang lain-lain selepas ini. Sekian, terima kasih.